kan. Ada orang dululah, ni cerita dulu, bukan cerita sekarang. Dia cerita dulu, saya pernah. Dia tanya, dia kata tempat saya tak ada jual, tak ada orang Melayu ramai, dia kata. Tapi saya nak cari daging halal ni, saya nak yakin susah lah. Habis tu saya tanya, kamu macam mana kamu beli daging halal? Tapi ada satu kedai tu jual daging, saya rasa halal lah kot. Kan? Macam mana kamu boleh pakai rasa-rasa je? Dia kata tak ada, saya tengok Arab masuk, kata halal kot. Macam tu je. Arab masuk halal. Dia rasa confirm bagus lah. Terus je bagus. Orang kita kan balik daripada Mekah, dia terus pakai yang tu, igal selendang tu, atau dia tali hitam kat atas tu kan. Balik kampung, jadi imam lagi pakai macam tu. Dia rasa ini adalah sunnah Nabi SAW kan. Padahal tak sedar tali tu tali ikat unta kan. Arab Badui buat kan. Jadi budaya Arab bukan sunnah Nabi SAW. Nabi tak pakai macam tu kan. Tapi dia rasa bila orang Melayu buat, tak kena ni. Tengok Arab tahiyat gerak ke jari. Gerak jari. Dia pun gerak juga kan. Dia pun gerak juga. Dia tak yakin tau. Dia cepat hilang keyakinan diri dia. Padahal yang kita belajar tu juga daripada para ulama. Bukannya untuk ketua kampung kita je tiba-tiba mimpi malam tadi kan. Kata kunut subuh ni bagus juga kalau buat. Aku mimpi malam tadi. Dia pun bagi tahu, baca satu pernyataan kepada orang kampung. Wahai orang-orang kampung, kita lepas ni setiap subuh kita kena baca doa kunut. Kalau macam tu ya, jangan ikut kan. Kalau berdasarkan kepada mimpi dan sebagainya. Tapi ini tidak. Ini dibuat daripada para ulama juga. Tapi kita tak yakin dengan ni kan. Kita tengok orang lain buat pun, itulah, itu lebih hampir kepada sunnah Nabi SAW. Kena pula dia orang pandai sebut satu dua hadis kan. Kita satu hadis pun tak faham, tak hafal kan. Jadi akhirnya kita hanyut lah. Kita hanyut macam tu kan. Okay, yang nak cerita tadi ni, sebab saya nak cerita tadi, dia kata ustaz tu kata apa? Ni semua kesilapan orang Melayu dalam beragama, kata kan. Sebab menyangka memegang Al-Quran tanpa ketika berhala besar itu tak boleh. Sedangkan sebenarnya boleh. Dia pun cerita kan, berdasarkan kepada hadis bla 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 bla. Orang Melayu juga kena. Padahal itu adalah fatwa empat mazhab kan. Tapi mazhab Maliki ada sikit berbeza. Tapi jumhur ulama mengatakan memang tak boleh. Tapi tiba-tiba dia kata tak, itu berhadis. Dia lagi teror daripada jumhur ulama, majoriti ulama kan. Tapi kita tak tahu sebab apa? Sebab kita pun dengar daripada jenis macam tu. Contohlah. Okey, saya nak cerita ni apa? Kalaulah orang yang belajar agama secara formal pun boleh tersilap, apatah lagi kalau tak belajar. Itu ceritanya kan. Jangan pula kan, tak bagus belaka dia orang ni kan. Jangan aku lagi bagus kan. Jangan macam tu pula kan. Kita pun salah, kita pun banyak salah. Lagi-lagi kalau kita ni, antara cabaran pada hari ni kan, dia akan suka cari seorang syekh yang paling bercahaya sekali mukanya kan. Korang tahulah kan syekh paling bercahaya ni apa dia? Syekh apa? Syekh Google nama dia kan. Paling bercahaya. Korang letak tak percaya, cuba letak dekat tengah-tengah bilik yang gelap kan. Dia memang sangat bercahaya muka dia kan. Bersinar-sinar kan, bagai apa, matahari di siang hari kan. Jadi itu yang kita suka sangat kan, kita cari dan sebagainya. Ini juga cabaran akhir zaman, bila manusia beragama bukan dengan belajar, tapi dengan ikut-ikutan. Dengan ikut-ikutan dan pandai-pandai baca, pandai-pandai kaji sendiri kan. Dia rasa macam tak apa, senang ni kan, ada dalam internet kan. Dunia dia maklumat di hujung jari kan. Maklumat di hujung jari, maka dia rasakan dia boleh. Okay. Jadi dan ulama yang sebenar diketepikan, dan akhirnya manusia buat apa? Manusia ambil pemimpin yang jahil. Pemimpin yang jahil, dia akan sesat lagi menyesatkan, maka akhirnya umat Islam akan ketinggalan dan makin ketinggalan. Umat Islam akan makin jauh daripada agama. Bila makin jauh daripada agama, sebenarnya dia sedang menjauhkan diri daripada kegemilangan dunia juga. Apatah lagi kegemilangan akhirat. Dunia pun dia akan lemah. Orang tak nampak dah orang Islam lebih baik daripada orang lain. Orang tengok Islam lebih teruk kadang-kadang sebab dia tinggalkan agama.
Begitu orang nampak peduli lah. Kita tak peduli orang tengok. Kita sini tengok produktiviti orang Islam macam mana. Kan? Macam mana budaya kerja orang Islam. Macam mana nak berjaya kat dunia. Akhirat apatah lagi. Dunia pun memang dah fail sebab tinggalkan agama. Kalau pegang pada agama, semua betul settle. Kan? Maka ini adalah cabaran utama bagi umat Islam yang dikhabarkan oleh Nabi SAW. Bukan berdasarkan kepada saya punya teori semata-mata, berdasarkan kepada kajian, tengok, oh ini cabaran besar ni. Tidak, ini berdasarkan kepada apa yang Nabi SAW sendiri dah bagi tahu. Akhir zaman inilah yang akan berlaku, cabaran-cabaran bagi umat Islam. Penyelesaian Nabi SAW kita apa? Ala inna rahal Islam dairatun faduru ma'al Quran haitsudar. Kan? Ketahuilah bahawasanya roda putaran umat Islam itu adalah bulat, maka berputarlah bersama dengan Al-Quran bagaimana dia berputar. Maknanya sentiasa stick pada Islam, maka insya-Allah kita akan selamat. Dan Nabi SAW bagi tahu ala inna sultan wal Quran sayaftariqan, ataupun ala inna ad-din was sultan sayaftariqan. Agama dan sultan akan berpisah. Memang dia akan berpisah. Maknanya pemerintah tak nak ikut agama. Ketika itu Nabi SAW kata pegang juga pada agama. Walaupun pemerintah akan menzalimi kamu, akan membunuh kamu dan sebagainya, tetap pegang pada agama. Waktu itu insya-Allah. Itu sajalah cara untuk menyelamatkan diri kita di dunia dan di akhirat insya-Allah. Okey, itu mukadimah pendek lah insya-Allah. Pendek Ustaz cakap. Kami lengur-lengur dah punggung dulu kat sini kan. Okey, pendek lah tu. Nak banding dengan kalau ceramah 3 jam terus kan. Okey, dah tadi pun nak sebut kata ada soalan. Saya sebenarnya lagi suka buka soalan lagi banyak daripada saya buka lima panjang-panjang sebenarnya. Sebab bila tuan-tuan puan tanya soalan tu tentu lebih sesuai dengan keadaan kita. Kan? Sebab insya-Allah tak adalah yang tanya soalan ngarut kan. Ustaz, macam mana nak semayang kalau saya pergi bulan Ustaz? Yang tu insya-Allah tak ada nak tanya soalan tu. Kan? Dah sign up, betul-betul bukan sign up dah lulus jadi angkasawan baru tanya kan. Jadi sekarang tak tanya benda tu. Tapi kita akan tanya soalan yang memang ada kena diri kita. Memang ada kena kita. Jadi lebih tepat. Kan saya cakap kan, Ustaz, benda tu semua tak ada kena dengan kami. Kami semua elok dah Ustaz. Benda yang Ustaz cakap tu semua kena pada orang lain kan. Okey. Muslimat kalau nak tanya straight away pun boleh, nak tulis kat kertas pun boleh. Muslimin nak tanya straight away pun boleh, ngada-ngada nak tulis kat kertas pun boleh. Jadi kalau tak ada masalah kan, jangan bukan ngada-ngada. Kok ada soalan yang ada apa ni, kena jaga privacy sikit Ustaz. Sila. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Saya nak tanya pasal satu kenyataan seorang mufti di Malaysia sekarang. Dah agak dah keluar soalan ni. Macam mana pendekatan kita untuk kepada mufti ni sekarang? Okey. Direct to the point je lah. Tan Sri Harusani punya statement yang dilaporkan oleh Berita Harian kan. Okey. First kali saya dimaklumkan tadi baru malam ni, tadilah 2 jam tadi saya buka WhatsApp saya. Sekarang tak ada internet kat rumah tadi tak ada internet tadi. Saya buka, saya dimaklumkan kata yang dikatakan oleh timbalan Mufti Perak, kata Mufti Perak tak cakap macam tu. Dia kata ni adalah Berita Harian yang spin lah. Ya. Wallahualam lah kan, betul tidak wallahualam. Tapi boleh percaya juga sebab Berita Harian ni memang ada sejarah, banyak ada spin berita, spin cakap orang. Jadi nak percaya 100% pun memang tak dipercaya lah. Okey, itu satu. Ke ada kalangan kita ni memang percaya bulan-bulan Berita Harian. Memang saya rasa hairan lah kalau ada yang percaya pada harian tu kan. Okey, itu satu. Okay, let's say bukan spin, let's say memang betul dia cakap macam tu kan. Memang betul dia cakap macam tu, memang word by word dia cakap macam tu. Apa dia cakap? Dia kata peserta perhimpunan pada 31 Disember kat Dataran Merdeka boleh dikategorikan sebagai perhimpunan itu haram, dan siapa yang memberontak tu dipanggil sebagai bughah apa dia? Halal darah kan? Halal darah dia. Lebih kurang gitulah dia punya konten dia. Okey.
katakanlah dia kata gitu, apa pendirian kita. Benda kita jangan pakai lah. Itu je lah. Walaupun kalau tuan-tuan orang Perak sekalipun. Kan? Jangan kata tak ada Ustaz, saya orang Perak Ustaz, saya kena bangga dengan mufti. Kan? Teman orang Perak Ustaz, kan? Teman kena bangga dengan teman punya mufti.